Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat semua dalam sesi perbahasan khususnya daripada ahli parlimen Muar yang digelar oleh Lokman Adam sebagai ikon pemimpin pemuda, ikon pemimpin rasuah anak muda. Ya, tidak lain tidak bukan digelar oleh rakyat di luar sana sebagai Sadik Sipak Raga. Beliau seakan-akan cuba mempertahankan golongan kaya raya, ya, supaya diteruskan ataupun mereka terus mendapat subsidi minyak petrol khususnya untuk RON 95. Beliau mengkritik dengan panas, dengan berkobar-kobar berapinya di dalam Dewan Rakyat semasa membuat perbahasan, ya, untuk belanjawan 2025 Malaysia Madani. Namun sahabat semua, saya ingin membawakan anda bagaimana YB Rafizi Ramli menyekolahkan ikon pemimpin rasuah anak muda ini dengan begitu padu sekali. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin membawakan anda ucapan perbahasan daripada Syed Saddiq ini, dan selepas itu kita dengar jawapan sendiri daripada YB Rafizi Ramli. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Menghukum dan menganiaya golongan kelas pertengahan. Golongan kelas pertengahan yang bekerja dengan kuat dan disiplin. Bayangkan seorang peguam muda, bayangkan seorang pensyarah muda yang datang kerja on time, buat overtime, bekerja dengan baik, berinovasi, berfikiran di luar kotak. Mereka ni disiplin bekerja. Lazimnya golongan inilah yang dari tahun ke tahun akan dipromosikan gajinya, dapat promosi, naik tahtanya, dapat naik gaji. Naik saja gaji RM1,000-2,000 masuk kategori T15. Walaupun ada naik gaji RM1,000-2,000, tangan kiri dapat RM1,000-2,000 sebulan, tangan kanan hilang puluhan ribu atau ratusan ribu setiap tahun. Hilang subsidi petrol, hilang subsidi kesihatan, hilang subsidi pendidikan. Ini kerisauan saya. Cukup kritikan, apa cadangan saya? Apabila sesebuah kerajaan menarik subsidi, bukan satu subsidi, dia 2-3 subsidi bersekali, secara total ditarik sekaligus, itu akan menyebabkan moral hazard yang sangat tinggi. Cadangan saya adalah untuk kerajaan pastikan bahawa penarikan itu dibuat secara perlahan-lahan. So kerajaan boleh buat bukan setakat secara berkala, tetapi dalam bab kesihatan dan pendidikan, tolonglah pertimbangkan balik. This is very very serious. Alright guys, itu dia ucapan berapi kononnya daripada ikon pemimpin rasuah anak muda ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk masa ini saya ingin bawakan anda jawapan dan juga pencerahan daripada YB Rafizi Ramli, ya, tuduhan yang dibuat, ya, oleh ahli parlimen Muar ini, ataupun bukan tuduhan lah, ya, semasa beliau membuat perbahasan, ya, untuk bajet dan menyentuh, ya, berkaitan dengan isu subsidi yang akan disasarkan, iaitu RON 95, tapi bukan hari ini, bukan tahun ini, tapi tahun depan pada pertengahan tahun. Jadi untuk itu saya mau kita mendengar sedikit sebanyak, ya, pencerahan daripada YB Rafizi Ramli dan juga berkaitan dengan gaji dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, sekali lagi ayo kita tonton video ini. Gaji 7,000 sebulan dah tak layak dapat subsidi RON 95? Kalau belum dimuktamadkan, kenapa umum dahulu tak buat homework ke? Yang Amat Berhormat PM mengumumkan pelaksanaan penyasaran semula subsidi RON 95 tahun depan. Banyak komen di luar sana dan saya faham ini peluang yang baik untuk membuat kandungan TikTok. Pertamanya, saya ajak kita semua hadam dahulu apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM. 1. Tidak ada kenaikan harga RON 95 kepada golongan yang berada dalam 85% terbawah dari segi kedudukan sosioekonomi. Nak mudah cakap, 85% daripada kita akan terus bayar harga RON 95 seperti biasa. Jadi tak timbul soal subsidi ditarik, rakyat dibebankan seperti diwawakan. Bagi golongan yang berada di dalam 15% teratas dari segi kedudukan sosioekonomi, mereka akan bayar harga pasaran. Maka ada yang terlebih laju dengan segera membuat kesimpulan T15 ini merujuk kepada pendapatan isi rumah semata-mata. Ini macam terlebih laju hebahkan menang perlumbaan, sedangkan dia tak habis pun perlumbaan. B40
M40, T20 atau T15 hanyalah garis statistik yang bergantung kepada set data. Kalau set data itu merujuk kepada taburan pendapatan isi rumah seluruh Malaysia, maka T15 merujuk kepada isi rumah yang taburan pendapatannya adalah 15% paling tinggi. Tetapi kita sedia maklum bahawa kos sara hidup ini tidak boleh diukur berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya, termasuklah saiz isi rumah, lokasi, tanggungan dan sebagainya. Sudah tentu penentuan T15 ini adalah merujuk kepada taburan yang lebih adil, bukannya berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Proses untuk memuktamadkan kriteria yang menentukan kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga yang lebih adil itu sedang berlaku. Kenapa umum tak bincang dulu? Pelbagai perbincangan mengenai kaedah yang lebih adil itu telah dibincangkan sebelum ini. Di Parlimen pun saya telah nyatakan hasrat kerajaan untuk beralih dari pengukuran berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Kaedah-kaedah yang dicadangkan dan dipertimbangkan juga telah dibentangkan dan dibincangkan di pelbagai peringkat kerajaan. Sekarang, setelah kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi RON 95 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang dimuktamadkan itu akan diangkat untuk persetujuan Jemaah Menteri. Setelah semuanya telah diharmonikan dan perincian pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jemaah Menteri, maka barulah ia boleh diumumkan kepada rakyat. Still tak puas hati. Kenapa umum masa belanjawan sedangkan perincian belum dimuktamadkan? Belanjawan ialah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun itu. Hatta angka-angka yang diumumkan itu adalah satu anggaran dan unjuran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor, baru dimasukkan dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Selepas diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan, baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda. Alright, itu dia jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli. Kita tahulah MP Muar ini sudah banyak ditolak oleh rakyat. Parti mereka pun sudah tidak diminati anak-anak muda kerana pemimpinnya sendiri terpalik dan telah pun dijatuhkan hukuman kerana kes rasuah, salah guna wang dana awam dan sebagainya. Jadi bagaimana kata-kata daripada seorang pemimpin seperti ini boleh dipercayai sahabat-sahabat semua. Bagi saya, 1 sen pun kita tidak boleh percaya dengan pemimpin seperti ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.